الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita dalam perjumpaan bulanan dah jadinya di sini untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkongsi ilmu dan pengalaman, khususnya perbincangan untuk kuliah bulanan saya ini berkaitan dengan pengenalan kepada salah satu ilmu yang mana sukar untuk diperoleh di kuliah yang saya sebut, kuliah maghrib ke kuliah subuh. Ada tentu pengajian yang khusus kalau di Bandar Baru Bangi setahun, iaitu pengajian berkaitan dengan perubatan Islam. Jadi matlamat saya di sini di atas permintaan pegawai Kitab Bilal Ustaz Osman dan juga sahabat-sahabatnya untuk kita bincang bagi sedikit penerangan, penjelasan agar kita semua khususnya orang Islam tidak terlibat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara khurafat yang menjadi alternatif bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit-penyakit. Ya, jadi langkah yang kita nak buat bila penyakit-penyakit ini sudah pasti penyakit fizikal yang secara jelas ada zaman hari ini kita panggil zaman moden alopati, berujuk ke hospital dan di klinik. Kita ada lagi satu penyakit yang mana dipanggil penyakit spiritual rohani yang memang agak sesuatu yang menjadi pelik lah kalau orang datang pergi ke hospital minta saya ni anak saya degil contoh anak saya suami saya degil contoh suami saya suka keluar malam tak balik-balik contoh, ataupun kita kata masalah yang lain, saya ni dah umur 40 tak jumpa jodoh, pergi hospital mampus tak kan, gelak kat doktor kan. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan juga gangguan yang kita panggil makhluk halus yang ada dalam Al-Quran seperti menyebut di antara gangguan yang disebut yang masyhur dalam masyarakat umat Islam dipanggil sebagai sihir. Orang Islam pun ada juga, tapi orang Islam lebih banyak penyakit sihir ni. Maka kalau pergi di hospital dapat jelas saya ni diganggu oleh makhluk, bukan diganggu oleh suami cerita lain, diganggu oleh isteri tu cerita lain. Dia diganggu oleh makhluk halus yang jahat ni. Jadi saya nak minta ubat, boleh tak doktor boleh bagi rawatan tak? Tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kaedah yang menunjukkan supaya manusia itu mencari jalan keluar melalui kaedah rawatan. Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan sebahagian dari Quran itu ada penyembuh penawar di sana. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kali ke berapa dah ni? Berapa kali dah kita bincang, tapi kali ini yang kali kedua lah saya fokus perbincangan ini dengan membawa buku yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Harudin supaya kita nampak benda ini bukan benda yang direka-reka secara halusinasi, istilah pula kan, maknanya secara bayangan, mimpi-mimpi. Ilmu ini Tuan Guru perolehi daripada guru-guru yang lain yang begitu ramai dan akhirnya disatukan menjadi buku dan diambil mana yang terbaik yang menjadi rujukan asasnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan salafus salih para ulama, bukan dari mimpi, bukan melalui ilham laduni. Ya, ilmu ini datang daripada Al-Quran itu sendiri asasnya, maka dibawa dalam masyarakat kita pada hari ini semata-mata untuk menyelamatkan manusia khususnya orang Melayu Islam, orang Islam umumnya, supaya tidak terjebak ke perkara-perkara yang dipanggil sebagai khurafat, perkara yang berkaitan dengan perbuatan, perdukunan dan seumpama dengan ini. Okey. Masuk dulu. Belum Ini syarat tau. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang di awal dulu bab yang pertama dalam buku ini menceritakan tentang pengenalan perubatan Islam. Saya rewind sikit. Refresh sikit, okey. Rewind tu ulang, refresh kita ulang kaji sikit kan. Ia dikatakan ilmu perubatan Islam ini yang pertama, dia mesti berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, amalan para ulama. Itu. Tak boleh datang melalui cara tadi tu, belajar dia mulai mimpi dapat ilmu, tak. Yang kedua, konsep perubatan Islam ini dia ikhtiar, usaha yang mana kesembuhan
yang disebut kesembuhan itu penyakit daripada jasmani, fizikal kita pun boleh diusahakan. Bukan kita kata penyakit spiritual saja. Tapi yang jelas spiritual banyak dirawat oleh perubatan Islam. Walaupun ada juga penyakit spiritual dirawat melalui hospital-hospital yang moden hari ini. Sakit jiwa pergi hospital bahagia, contoh pada. Tapi yang jelas ada datang daripada ayat Al-Quran itu membantu secara khusus untuk penyakit spiritual. Dan juga penyakit yang berkaitan dengan jasmani tadi. Penyakit jasmani juga boleh dibantu dengan adanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan doa-doa yang disusun oleh para ulama. Jadi dipohon kepada orang yang mahir, orang yang belajar ilmu ini. Ada orang yang belajar baik bacaan Al-Quran, yang keterampilan yang pun meyakinkan. Kan? Macam saya, tuan-tuan datang kat sini, saya macam terpomoh kan? Macam ustaz saya tak, dengan kopiahnya, dengan baju macam ni. Kalau terpomoh lain, siap selempangnya warna kuning, warna merah, apa semua dah. Dan juga tujuannya kita tahu, hasrat itu, rawatan itu dilakukan kerana semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan bincang nanti, penyakit itu memang Allah yang ciptakan. Dan secara tidak langsung kita faham bahawa dah Allah ciptakan penyakit, Allah jualah yang akan memberi kesembuhan dengan izin. Baik. Kemudian yang ketiga, dibagi tahu bahawa sumber tak lain dan tak bukan perubatan Islam ini datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pengalaman salafus salih, orang yang terdahulu, ulama salaf dan khalaf. Ya. Dan yang seterusnya, menjadikan Al-Quran, yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kerana saya dah nyatakan tadi, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Akan Allah turunkan ayat ni saja-saja je mesti ada sebab. Maknanya Allah beritahu dalam Quran itu ada penyembuh dan ada syifa, ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau diamalkan, maka dia menjadi sesuatu pelindung kepada diri. Dan Al-Quran bukan sekadar kita bincang bab berkaitan dengan hukum hakam, baik dengan bab dengan ibadah, bahkan dia berkaitan dengan keseluruhannya. Cumanya orang Islam yang barangkali tidak berapa mampu untuk mengkaji secara keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu, maka sebahagiannya daripada Al-Quran itu diambillah kita ini, ada yang mengkajinya, maka dapat diambil sana ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang bagaimana nak merawat penyakit-penyakit daripada fizikal ataupun penyakit-penyakit spiritual, jasmani ataupun rohani. Baik. Yang seterusnya, kita kena faham bahawa perubatan Islam dijelaskan bahawa setiap penyakit pasti ada ubatnya. Barangkali kalau kita melihat penyakit ni, nampak kalau sakit kepala makan Panadol, nak cepat sikit Actifast, sesemua makan ubat ni, maknanya cepat, nampak ada ubat. Tapi kadang-kadang kita melihat bahawa mencegah itu lebih baik daripada berubat. Maka itu sebab Allah jadikan surah An-Nahl, surah lebah. Maknanya lebah itu dijadikan amalan, dianjurkan menjadikan amalan kepada kita supaya dapat mencegah dahulu. Bahkan doktor sendiri pun, Dr. Daniel sendiri pun menyatakan bahawa madu lebah adalah antibiotik yang terbaik. Saya buat kajian sendiri juga tuan, buat amalan sendiri. Anak-anak saya ni kalau batuk-batuk seminggu, saya pernah jumpa, bahkan macam-macam batuk di klinik tak baik. Tapi saya amalkan, selepas itu tak boleh dah jalan, batuk dia muntah, susu tak boleh nak masuk. Akhirnya saya amalkan cari jus kurma. Jus kurma campuran, ada kurmanya, ada kismisnya, ada macam-macam, ada zafarannya, macam bagi minum. Beramal dia selama seminggu, alhamdulillah batuknya baik. Itu kalau dah sakit. Kalau sebelum sakit diamalkan, insya-Allah dia kurang daripada penyakit. Anak-anak saya 4 sekali, alhamdulillah saya beramal dengan jus kurma, memang penyakit kurang. Anak saya yang keempat, kalau ada doktor dekat sini, suami dia doktor ke sini, minta maaf. Anak saya yang keempat, daripada awal sekali dia ambil vaksin. Yang keempat dia, yang ketiga tu terlepas betul. Yang keempat terlepas tak, terbalik pula. Yang keempat ni saya tak bagi vaksin pun. Tapi alhamdulillah umur dia 2 tahun, dia lah paling kurang dapat penyakit. Badannya pun sihat, tak ada masalah. Sekali je dia ambil masa cucuk kelahiran. Sampai sekarang saya tak buat. Orang tanya soal masuk sekolah macam mana? Katalah rumah bakar. Tak nak minta rumah bakar lah, bagi ke apa? Buku dia hilang kan? Sekolah mana-mana, boleh sekolah kan? Kadang-kadang kita terikat. Memang saya tanya dengan doktor, dia kata dulu kenapa ada cacar. Kan, kita dulu ada cacar, ada yang tanda. Sekarang dah tak ada. Dia kata adalah kajian dia 10 tahun, apa semua kan? Menyebabkan satu hari nanti dia berpenyakit. Lepas tu ubah pula. Kalau dulu zaman anak-anak muda, anak-anak perempuan kita, rubella. Mana ada rubella sekarang? Tak azan tak? Tak azan ni? Terus ya? Okey. Rubella. Tak ada lah rubella. Mana begini rubella? Tak ada.
Kenapa? Itu menjadi persoalan. Tak salah memang kita pun bukan menyangkal apa yang dibawa itu, tapi ada kalanya kadang-kadang kita terlalu sikit vaksin. Saya minta maaf lah, saya balik haji kan. So, bukan nak kata tamu haji tak bagus. Saya ambil vaksin yang 5 tahun ni ketika pergi umrah 2015. Saya tak ambil lah vaksin tu. Saya tak ambil lah vaksin. Jadi dia syorkan so ambil lagi satu vaksin. Alhamdulillah, saya sepanjang di sana, saya dan isteri tak ada penyakit apa-apa. Isteri saya demam, saya tak ada. Cuma balik sini 2 minggu lepas saya kena dengue. Itu je tak. Itu Malaysia punya masalah. Okay. Tapi nak cerita, bukan kita tak yakin. Ya. Kita ada juga dalam konteks tadi, kita usaha dah sekali saya dah buat dah. Tapi kali ni saya tak nak buat dah. Walaupun disuruhkan buat juga, kata dah tinggal lama, saya tak nak buat. Saya doa kepada Allah, saya kata, yalah kita tahu lah benda tu kan. Bukanlah tak nak menolak sesuatu, betul, buat juga. Jadi maknanya, kita kata, kita juga dah buat dan juga kita juga tak perlulah nak banyak-banyak setengah vaksin ni pun kadang-kadang. Yalah bagus lah, tapi ada kalanya kadang-kadang kita terfikir juga. Kadang-kadang tanya pakcik ambil vaksin 2 kali. Yalah orang tua mungkin agak kadang-kadang tengok batuknya tu juga, apa yang saya alhamdulillah. Kita doa lah sebab kita tahu kita punya yang utamanya usaha tu benda ke perantaraan tadi, bahan-bahan ubat, tapi kita kena berserah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesuatu keadaan. Bukan saya nak syorkan tak ambil langsung, ambil juga, tapi jangan terlampau selalu rigid. Sedikit vaksin. Leni saya dah sebut dah itu. Bagaimana kerajaan dah juga akan mengadakan dalam berbincang dan setuju untuk ambil vaksin cegah daripada denggi. Saya hari ini tertanya dalam minda saya, benarkah denggi ini datang daripada nyamuk? Benar. Walaupun ia nyamuk, tapi ada tak keadaan yang lain penyakit denggi ini disebabkan oleh benda yang lain? Kan? Sebab kalau saya kena, alhamdulillah lah. Tak tahulah, mungkin saya kena di luar, tapi anak-anak saya, isteri saya tak kena. Ini yang menjadi soal kadang-kadang kan. Tapi akhirnya kali ini nak buat. Ada dah Perancis satu syarikat nak buat berdasarkan beberapa keratan akhbar yang saya baca. Dah mampu untuk menghasilkan vaksin mencegah daripada denggi. Maknanya kalau dimakan ubat itu, maknanya kalau nyamuk gigit ke tak ada apa-apa, takkan kena denggi. Itu maknanya. Memang ada, setiap penyakit ada ubatnya, tapi barangkali kita melihat terlalu spesifik. Maknanya sakit je makan ubat, sedangkan pencegahan awal itu lebih baik. Orang kata penyakit fizikal, sakit kepala, sakit kanser, ubat dia betul. Tapi ada hal ini yang dapat mencegah melalui herba-herba, pemakanan, diviralkan kita oleh doktor-doktor tertentu menyatakan amalkan makan ini, akhirnya penyakit tak datang. Bahkan kita melihat bahawa penyakit itu fizikal, sedangkan penyakit dalaman pun merupakan suatu benda yang perlu diperhatikan juga. Kalau orang kata sakit hati, penyakit hati, orang buat maksiat, buat dosa, maka ubatnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan berzikir. Itu dari sudut zahir kita nampak, yang dalaman kita nampak, sedangkan dalaman itu pun perlu dijaga. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ma anzalallahu da'an illa anzalahu dawa. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali diturunkan bersama ubatnya. Ada ubat. Orang kata AIDS hari ini tak jumpa. Kan? Ada orang kata campak denggi lah. Kita kata denggi itu dia tak ada ubat dia kata. Denggi itu dia elok sendiri, minum air banyak-banyak kan. Dia tak ada makna ubat khusus ni ubat denggi, tak ada. Sedangkan itu dari sudut pemahaman moden kita lah zaman lalu. Sedangkan kalau kita duduk kaji yang kata apa forma denggi, kata orang kata daripada daun betik yang diamalkan boleh menurunkan platelet darah apa semua betul. Kalau diamalkan dan banyak minum air, sebab air itu pun kita tahu adalah sumber kekuatannya untuk menghidupkan manusia. Allah kata dalam Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada Al-Quran itu air, dan kami jadikan waja'alna minal ma' daripada air itu untuk sesuatu yang hidup. Maknanya Allah kata dalam Quran, Allah jadikan air ini untuk hidup. Maka dengan banyaknya kita beramal dengan air yang baik, air yang berkualiti, maka tubuh badan kita pun menjadi baik. Bahkan disarankan kita minum air berapa liter satu hari. Berapa cawan kan, banyak satu hari 8 liter semua. Sehingga diadakan martabat kualiti air tertentu di muka bumi ini, dan tidak nafikan air yang terbaik iaitu air Zam-Zam. Maka dengan sebab itulah kaedah rawatan Islam mengambil pendekatan, bukan kita jual air,
tetapi kita mengingat berkaitan dengan meruqyah air, menjampi air dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, doa-doa yang sahih, lalu dibacakan kepada air, digeruk dan diminum, diamalkan, disapu, dimandikan, maka insya-Allah boleh menyembuh. Kerana asalnya itu Allah jadikan air tadi untuk hidup, dan kita juga mengambil kelebihan-kelebihan fadilat daripada kita melihat air yang ada kualiti terbaik di dunia, air Zam-Zam dan ada air-air yang lain yang tidak dinafikan. Hari ni orang cipta apa, orang Jepun cipta air apa? Air Kangen, tak? Air Kangen. Saya pernah itu jus betik pun saya minum. Setiap botol-botol tu kita dah siap di ekstrak kan, dibuat RM2 sebotol, minum air Kangen. Alhamdulillah 4 hari tak let turun. Okey, baiklah. Makin baik, makin naik, cantik lah darah itu ya. Ubat tak ada, minum, doktor suruh minum air, siap 4 jam ambil darah pingsan lah. Jadi maknanya daripada tumbuhan juga. Air ni Allah ciptakan. Kalau tak ada air kita matilah kita. Makanan tak ada, tak apa. Tapi kalau tak ada air memang susah. Jadi maknanya keperluannya dalam rawatan Islam ini, keutamanya adalah air. Bukannya pergi jumpa dengan orang, bawa balik ni simpan, gantung dekat rumah, pakai dekat badan. Itu tangkal namanya. Inna ruqa wat tamahima syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi serapah yang memuja syaitan-syaitan, jin-jin dan juga tamahim dan juga azimat-azimat tangkal adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang buat gitu. Dia kata tak apalah, simpannya dalam handbag dia, Ustaz. Dia tak simpan dia. Gantunglah tu, bergantunglah tu. Selain daripada rumah-rumah diletakkan dengan benda-benda wafak, entah apa tulisan dia tulis, kita tak tahu. Saya pernah pergi satu rumah tu, setiap pintu letak wafak. Saya kata buka lah benda ni, apa lama dah simpan ni, apa lama dah pasang ni, dah sebulan ni. Apa yang berlaku? Anak saya tetap juga menangis, makin teruk menangis adalah. Tak payah, kita minta pelindung daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini. Kan Nabi suruh baca 3 qul sebelum tidur. Apa benda kandungan makna ayat 3 qul tu? Baca daripada qul wallah sampai an-nas. Itu hadis Nabi. Takkan tak percaya pada hadis, bacalah. Di tapak tangan tiup satu badan, baca pada tangan kita, tiup sapu pada anak kita. Insya-Allah terselamat daripada gangguan yang tidak baik ketika tidur. Okey, maka perubatan Islam tadi maknanya selain daripada kita gunakan juga bahan-bahan yang halal, tumbuh-tumbuhan, saya kata, ya, dan kita gunakan yang fokus ni kepada air. Kita tak buat ubat pun. Ada juga orang buat ubat daripada bahan-bahan tumbuh-tumbuhan ni, tapi kita tengok hanya dapat kelulusan daripada KKM saja, tapi maknanya tidak seperti ubat yang ada dijual di farmasi secara khusus. Okay? Ada orang kata ubat kolesterol lah, kolesterol. Amalkan, dah ada kolesterol amal, sebelum kolesterol tak ada tak. Pergi hospital, makan ubat macam encik ni dah kolesterol dah 10 dah ni, makan. Ada orang tak apa nak takut dengan sebab takut impact. Kesan daripada makan ubat-ubatan ni memang kita tak tunggu setahun 2 tahun, mungkin 10-20 tahun akan datang dia akan menggunakan benda yang lain. Maka dia beramal, contohnya makan habatus sauda, contohnya makan minyak zaitun. Larat makan minyak zaitun, tak larat minum makan kapsul. Kan? Untuk kapsul dia minyak. Dia kata dia minum, alhamdulillah, surut kolesterolnya. Yang terbaru saya jumpa gabungan daripada limau, lemon, madu, bawang putih, apa lagi dah? Dia ubah dinamakan jus lega. Kan lega, makan yang tu. Turun dia kata, contohlah, bukan saya promosi ni kan. Kalau ada orang berniaga lega tu, bolehlah bagi kat saya tu beli sebab saya tolong promosi kan. Tapi nak cerita orang bagi tahu dekat saya. Dia kata makan ni, dia kata turun kolesterol. Banyaklah. Jadi orang tak makan ubat. Ceritanya orang tak makan ubat dulu. Makan herba. Kan contoh ya. Sebab herba itu pun datang daripada ciptaan tumbuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dibacakan antaranya kalau kita tengok dalam buku ni menyatakan ayat Al-Quran sebagai ubat. Bahkan kita melihat di antara penyakit lah nak mati. Penyakit nak mati tau. Nazak orang kata, penyakit. Walaupun kita nampak sebab ada orang sukar untuk menghembuskan nafas yang terakhir, dah tahu dah keadaan itu memang kritikal. Malaikat izin Allah nak bagi sembuh balik semula, tu kuasa Allah lah. Tapi zahir nampak. Maka Nabi kata iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin kepada orang-orang yang mati. Orang yang nak mati ke dan nazak, orang yang dah mati bacalah yasin. Tak ada masalah. Bacalah banyak-banyak.
Janganlah duk kata baca Quran ni bid'ah lah pula pada orang mati, tak ada. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah itu bid'ah dhalah, itu bid'ah yang baik itu bid'ah yang tak baik. Yang tak semayang tu itu bid'ah dhalah. Itu tak semayang kan? Semayang juga, semayang tiga waktu. Itu lagi dhalalah kan? Dhalah itu kan semayang 3 waktu je. Semua zuhur dengan asar jamak, maghrib dan isyak jamak. Tak ada tu. Itu dhalalah, Nabi tak suruh buat begitu kan. Yang kata benda-benda yang baik, isu wirid lepas solat, kata baca Quran, tahlil malam Jumaat tu bid'ah yang Nabi walaupun tak sebut, tetapi para ulama membenarkan, mana ulama ini adalah pewaris kepada para Nabi, kebuat tak ada masalah. Jangan duk kata, biarlah kalau ada ustaz yang kata lantaklah, biarlah dia. Yang suka membid'ahkan orang tu. Saya bukan nak panjang lagi dia ni. Salayan sangatlah ustaz-ustaz jadi begitu. Kalau dah dengar dalam kuliah kata begitu, jangan panggil lagi kuliah sampai mati. Bukan minggu depan ni. Sikit nak salah orang bid'ah apa semua dah. Jadi taklah kita raih kalau benda tu walaupun Nabi. Kalau macam tu dah lama dah Quran ni bid'ah. Zaman Nabi, siapa baca sejarah zaman Nabi, Nabi tak Quran tu tak dituliskan pun. Semua sahabat hafal. Sampai Sayyidina Uthman baru Al-Quran Uthman kan. Sampai Sayyidina Uthman baru Quran ni dihimpunkan. Itu tak bid'ah. Bid'ah lah. Nabi tak kata pun kau kumpulkan Quran ni bila aku wafat. Tak ada. Jangan kumpulkan Quran kalau aku dah wafat. Pun tak ada juga. Tapi sahabat tahu kalau perjuangan sahabat yang ramai yang makna sahabat syahid merisaukan, akhirnya dihimpunkan Al-Quran, adanya naskah Al-Quran. Zaman Nabi tak ada pun Al-Quran yang ada pada depan kita ni bid'ah yang mana hasanah, bid'ah yang baik. Itu contoh yang mudah. Okey, baik. Kemudian seterusnya dalam pengenalan perubatan Islam ini, yang subtopiknya berkaitan dengan saranan mendapatkan rawatan. Apa yang dikatakan di sini bahawa bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit tuan-tuan perempuan, jangan duduk diam. Kena usaha, pergi hospital, dia pergi hospital. Dah dapat dah buat CT scan, buat MRI. Kadang-kadang tak jumpa. Tak jumpa pula, doktor dah cek dah. Sampai akhirnya ambil keputusan, doktor kata saya nak ambil tulang sumsum. Baru ni satu, bila kita nak kata ajaib tak ajaib itu kuasa Allah. Tapi istilahnya suatu benda yang kita rasa inilah bila dah berlaku benda-benda baru kita nampak keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni orang telefon dengan saya mengajar Quran dengan dia. Dia tahu saya perubatan, anak dia dah sebulan demam elok. Pergi hospital sampai ambil darah beberapa kali, tak tahu apa masalahnya. Di hospital HUKM. Risau dia telefon, ustaz, anak saya dah sebulan ustaz. Nak berajak jumpa dengan ustaz, dia kata nak minta doa kut ikhtiar. Dia kata tu lah ikhtiar pula, dia kata kalau kut dia macam tak apa nak yakin pula kan, ikhtiar. Perempuan anak dia. Saya kata kak, walaupun saya mengajar Isnin Selasa setiap minggu tempat mak dia bekerja, saya kata kak, saya nak pergi ni, saya kata dalam minggu lepas nak agak sibuk. Saya kata saya syorkan bawa jumpa dengan kawan saya lah, dia duduk bawah hospital ni, rumah dia kawasan HKM tu lah. Orang ceras kalau nak apa boleh jumpa dengan ustaz tu, Tuan Haji Jamaluddin. Saya pergi, lepas tu dia mesej kat dia, ustaz, alhamdulillah anak saya hari ni pagi tadi tengah hari dah keluar daripada hospital. Malam dia mesej, dia buat ustaz kat saya dah keluar dah, sebab ustaz bagi nombor telefon kawan ustaz tu rawat. Dia kata doktor tak jadi nak ambil air sumsum tu, tulang sumsum, tak jadi nak buat rawatan. Akhirnya lagi dah izin Allah sembuh. Saya kata demam, dia kata saya explain kat kak, demam ni memang ada demam yang biasa, tapi ada demam yang luar biasa selain daripada demam tu lah, demam denggi apa semua tu. Maksud bila Nabi sebut anak-anak syaitan itu berlari dalam darah manusia, bukan nak kira manusia dia masuk dalam badan manusia merasuk, tidak. Dia berlari dalam darah manusia. Artinya darah dia kejap okey, kejap tak okey. Ada kemungkinan doktor dah cek apa semua, darah dia tak stabil, disebabkan oleh syaitan masuk dalam darah dia itu berlari. Sebab hadis Nabi kata begitu Ustaz. Akhirnya kita cara nak kita ikhtiar doa kepada Allah, nak bagi syaitan itu keluar, berdoa minta, akhirnya semua sembuh. Walaupun kita nampak fizikal dia demam apa semua, dan kita dah makan, dah boleh makan, dah selera makan. Maka itu sebab hospital satu hal, satu keadaan juga, jangan menafikan bahawa perubatan alternatif. Yang lain-lain pun boleh juga perubatan alternatif, tapi tengok dulu macam mana perubatan alternatif yang benar-benar. Kalau orang Islam, cari yang perubatan Islam. Agama lain juga ada perubatan mereka. Hari ni orang sakit badan kan, terseliuk, jatuh main bola, baca ayat Quran, secara logik akal dia tak boleh lah kan. Tapi ada kaedah pelajarannya, iaitu dengan cara mengurut. Memang ada kaedah urutan, pergi urut, alhamdulillah izin Allah sembuh.
Tengok pula urutan orang tu belajar kat mana pula kan. Sama ada menurut ke, kalau dia belajar sungguh belajar. Pergi dekat ASN ada kelas urutan. Belajar mana urat apa semua. Kan ditambah dengan doa-doa, ditambah dengan doa. Maka mempercepatkan proses penyembuhan itu. Balut-balut juga di hospital bagi ubat angin tu kan. Dia tak ada kerja dia nak urut dah. Jadi maknanya ada perubatan yang kita panggil alternatif. Hari ini dikenali sebagai juga complementary, yang mana serikat perubatan yang saling menampung. Menampunglah complementary ini. Mana perubatan moden pun beria dan perubatan Islam pun ada juga, dan kita boleh tengok, saya syorkan penonton tengok dalam bahagian traditional dan complementary TCM, Traditional Complementary Medicine, di KKM ada. Tengok 8 badan pengamal perubatan, termasuk salah satunya perubatan Islam yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tengok, tuan-tuan boleh faham benda ini. Okey, so kalau penyakit tadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada saja yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berhenti-henti ikhtiar. Saya pernah jumpa satu makcik, nenek dah, dalam keadaan 8 tahun, tak sedar diri. 8 tahun. Sampaikan anak saudara dia duduk tunggal. Anak saya dah jumpa macam-macam orang, ustaz itu, ustaz ni, bomoh itu, bomoh ini kan. Dia kata tak apa, teruskan. Tapi jangan jumpa dengan bomoh yang bukan pula. Dia kata ada yang test tu lah. Bila dia ada jam tu, dia suruh minta buka bumbung. Saya pun mula cabut ustaz dia kata. Dan minta buka bumbung rumah. Rumah bukan rumah macam rumah kampung dulu. Rumah jenis rumah batu konkrit lah, buka di mana? Ngarut dah tu. Jadi so kita doakan ikhtiar rawat apa semua, buat zikir apa semua. Seminggu lepas tu, jadi macam mereka mau lah kita ni kan. Telefon ustaz, nenek saudara saya dah meninggal ustaz. Dia kata macam mereka mau lah pula. Sebaik seminggu, kalau kena rawat time tu mati, memang sah jadi malaikat kan. Jadi seminggu dia kata Allah memudahkan setelah 8 tahun menanti. Ikhtiar betul-betul, tapi cara yang betul-betul dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Maka dengan sebab itulah saya cuba menekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan perkara ini supaya kita tidak tersalah langkah untuk mendapatkan rawatan. Okey, seterusnya konsep penyembuhan penyakit. Penyembuhan penyakit ini hanya merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa sembuh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam minda kita ada fikir pergi jumpa dengan orang ni, dialah yang sembuh, maka kita dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa jua yang disebut sebagai kebaikan itu ataupun keburukan itu, bila kita bertemu dengan orang akhirnya baik keadaan itu, maka datangnya kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin. Kita kena faham kuasa mutlak untuk mendapatkan kesembuhan bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang berubat hanya perantaraan saja, sebagai wasilah saja. Kadang-kadang ada orang yang merawat, dia baca sikit je, 2 minit baik dah. Ada orang sampai 2 jam tak baik-baik. Kita fikir bahawa bukan orang itu yang menyembuhkan, kerana yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada dalam perasaan hati kita berkata begitu, maka iman kita memang tahap yang tertinggi, tuan-tuan. Hatta ubat yang kita katakan tadi dapat buat Panadol sakit kepala kita makan, ubat makanlah Panadol ni, sembuh ni. Itu pun dah cukup berbahaya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tambah dengan izin Allah, sembuhlah dia. Kan? Kita tahu dah kandungan itu kajian dia menyatakan memang boleh menyembuh sakit kepala. Tapi ada juga makan Panadol tak elok-elok sakit kepala. Rupanya bukan sebab pening kepala, sebab benda-benda yang lain. Kan rupanya kepala dia itu memang dah ada makhluk duduk dekat sini. Baca ruqyah baik elok. Contoh ada. Ini tak semuanya. Jadi maknanya kita kata tadi, dalam seperti kata penyembuhan penyakit, maka orang yang merawat hanyalah wasilah, hanya perantaraan saja. Jangan kata kau pergilah jumpa dengan ustaz tu, kau pergi baiklah. Saya kadang-kadang orang nak jumpa dengan saya, ustaz tolong rawat anak saya ustaz 3 malam. Malam ni 3 orang nak jumpa. Dia ada musim jumpa dengan saya ni kan. Anak nangis malam dia kata. Saya kata nak jumpa dengan saya waktu sekarang ustaz siang tak boleh. Saya siang saya bekerja. Satu ahad saya memang tak ada kat sini. Saya pergi London. Saya kata mana nak dapat dah tu kan. Balik kampung kita kata kan kadang-kadang. Saya kata Darul Syifa Solution ni search dekat internet, sebelah rumah tuan pun ada. Saya kata ada dekat-dekat tu tak payah datang putra dia. Dia daripada Selayang datang. Ustaz power dia kata, Masya Allah. Ustaz power lagi aku tak nak rawat kalau mati kan. Dia seolah meletakkan kita sebagai itu semua. Saya letak. Bukan saya yang menyebut kepada Allah, saya sama juga. Ada juga saya dah pergi Darul Syifa 5 kali. Lepas tu jumpa dengan ustaz lain. Tak kisahlah pergi mana-mana jumpa ustaz pun, tapi yang betul ustaz tu betul. Jelas dia punya pun amalan perbuatan Islamnya. Saya jumpa dengan ustaz pula, orang bagi tahu ustaz boleh sembuhkan orang.
Saya kerja bukan menyembuh orang. Saya berdoa izin Allah sembuh. Itulah mungkin saya kerja kat masjid kot. Saya kata, kan? Itu pun saya kata, tak semua pesakit yang jumpa dengan saya semua ada juga yang tak sembuh. Kan? Sebab kerja kesembuhan tu bukan dia. Yang penting ikhtiar berusaha. Akhirnya bila datang jumpa dengan kita pun basuh kan? Basuh sikit. Basuh sikit lah. Tak guna klorok pun. Basuh sikit dia guna fag. Beritahu. Kesembuhan bukan dilihat daripada tangan manusia, tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kena letakkan keyakinan kita. Baru Allah lihat bagaimana ikhlas tak ikhlasnya kita, sungguhnya kita tak sungguh untuk mencari usaha mendapatkan kesembuhan penyakit itu. Okey. Kemudian yang ke-8. Dia ada 9 dalam topik berkaitan dengan pengenalan perubatan Islam ini. Okay. Kita kena faham bahawa penyakit sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan penyakit apa-apa, musibah sahaja datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana tahap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana orang yang bukan ujian kita penyakit, bahkan orang yang kena banjir kan, sekali banjir kat Selangor pula, berali pula lah. Bagaimana nak tengok tahap kesabaran kita sendiri pun mungkin terlibat kadang-kadang keluarga aksiden, keluarga mati, macam-macam lah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sejauh mana sabar. Sebab kita tahu ayat yang sering dibacakan tu, Allah akan datang, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Datang kepada kamu itu ketakutan, kelaparan, segala-galanya. Untuk apa? Menguji. Wa basyiris sabirin. Bagi orang yang bersabar, Allah kata nak bagi berita gembira, sabar, redha. Sama-sama saya redha. Terima sejauh mana, sebab kita tahu Allah kata bila berlaku tersebut kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kepada Allah dan juga kita akan kembali. Semuanya tak akan kekal. Cuma hari ini kena betulkan sikit tuan-tuan. Bila orang mati, jangan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un semata-mata. Betul-betul itu musibah. Nikmat dan meninggal ni, meninggal dunia apa kita tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Tapi yang terbaiknya baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang betul-betulnya. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ampunkan dia. Ya innalillah tadi hanya sekadar berita saja musibah. Boleh sebut innalillah tapi tambah kan? Mohon ampun ke atas dirinya. Itu yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Okay. Maknanya sebut tadi tuan-tuan dan puan, penyakit ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun boleh melihat kisah-kisah terdahulu, bukan sekadar kita manusia biasa, bahkan Nabi Ayub pun seorang nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit kulit yang memang dia sendiri pun tak mampu untuk menghadapinya. Akhirnya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta barulah izin sembuh. Dia kata apa? Ya Allah, aku nak penyakit sembuh. Kalau aku dalam keadaan penyakit ni, aku tak boleh untuk mengingatimu ya Allah, untuk berzikir, aku sakit ni. Sampai tahap itu. Kan? Kita ni sehat-sehat, tak ingat Allah. Bila sakit ingat Allah kata. Tapi Nabi Ayub dia minta sembuh tu supaya dalam keadaan dia sehat pun dia minta supaya dia ingat kepada Allah. Dalam sakit pun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit itu tidak terus berpanjangan. Kita hari sehat lupa pada Allah, sakit ada yang ingat, ada yang lupa. Ada orang jenis begitu. Saya di masa dengki itu tuan-tuan di muhasabah. Saya cukup pelik. Kadang-kadang saya nak ajak direct, susahlah cakap indirect. Dalam bilik saya tu 4 orang di Hospital Putrajaya. Seorang pakcik, seorang tu Cina. Pakcik tu dah tua dah, memang ada masalah. Memang dia pakai, tapi dia sedar, dia boleh cakap, boleh melawak lagi. Depan saya tu dia berkorang bayar saya. Sama lah, saya masuk, dia pun lepas dia masuk sehari sebelum tu. Waktu azan, waktu solat, azan tak dengar lah kan. Waktu solat, sekali pun tak. Sepanjang saya tengok tu, sekali pun tak pergi. Sampai saya ajar. Sekali tu, bang, jom. Okey. Macam tu ya. Tak sembahyang. Ni. Padahal di awal-awal sampai tu doktor pakar tu siap cakap, kalau nak ambil wudu kita sediakan spray. Kami sarankan di sini solat. Baru sakit sikit, isteri datang pakai tudung tu. Pakai tudung isteri. Ialah kita hormatlah bagus dengan isteri dia pakai tudung, tapi dia sendiri tak jaga. Perintah yang pertama ke atas diri dia solat. Baru demam dengki tu. Boleh berjalan, boleh makan, tapi tak solat. Baru sakit sikit. Ini lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam keadaan sehat. Ya, belum tentu dia boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam keadaan kita nak ke mana?
Kita nak maknanya hidup kita lebih baik daripada masa-masa akan datang bila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sering sebut kita dalam bab kematian ni nak dua. Ada dua kan? Satu husnul khatimah, satu su'ul khatimah. Kita nak yang mana? Nak husnu ke nak su'u? Pasti nak husnu, maka buatlah perkara yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan berikan kita bila kita berbaik dengan Allah Subhanahu Allah akan baik dengan kita. Ini yang penting daripada diri kita kan. Okey. So yang seterusnya yang terakhir, penyakit adalah dan kesembuhannya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit ni anugerah tuan-tuan. Dalam keadaan kita sedar kalau penyakit itu ada, kita sebenarnya ingat kepada Allah kalau kita benar-benar beriman. Kata Allah, Allah datangkan penyakit ni untuk apa? Untuk aku muhasabah. Apakah kekurangan yang ada pada diriku? Apakah yang aku perlu buat selepas ini? Sekarang ni dan selepas ini. Yang saya dulu kata orang kena denggi, jumpalah ustaz denggi tolong doa, ustaz apa semua doa kan. Sampai tahap pula kita kena denggi, kita pula minta orang doa yang kita berdoa juga. Rasa pula denggi, apa kena Allah bagi denggi kat aku ni kata kan. Walaupun agak risau juga, itu doktor risau sebab Hospital Terjaya tu orang kenal saya kan. Bila tengok hidung saya berdarah sikit, ustaz, ustaz ni bahaya ni ustaz kata kan. Hidung darah saya kata biasa hidung darah bagi saya kata. Okey. Maknanya dalam keadaan kita juga sedar bahawa penyakit itu datang untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita merasakan bahawa bila Allah bagi kesembuhan mesti ada yang perlu kita buat untuk kita lebih baik daripada yang sebelum ini. Bukan berada di tahap yang lama. Sama je kan itu. Maknanya kita nak menyedari orang kata kalau demam tu nak menghapuskan dosa kecil, dengan tak demam panas semua betul. Kata kalau lama tak ada demam, sekali demam tak apa benda aku silap, muhasabah balik. Allah bagi peluang kita bernyawa lagi, ambil kesempatan itu. Tapi jangan terhenti setakat itu sahaja. Maknanya kalau lebih lagi, maksud saya tu bila kita dah keadaan lebih sihat, kita kena tambah lagi amal kebaikan, amal soleh kita. Bukan untuk siapa-siapa tuan-tuan, untuk kita lah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita faham dah bahawa ada 9 perkara yang disebutkan di awal tadi tentang perubatan Islam ini. Mudah-mudahan kita tidak tersasar daripada mendapatkan rawatan ke rawatan yang alternatif tadi yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanyalah kepada orang-orang yang rasa kita yakin dari sudut ilmunya ke manakah hala tuju untuk kita mendapatkan rawatan alternatif tadi untuk mencari jalan kesembuhan selain daripada rawatan yang kita tak nafikan daripada hospital dan juga klinik yang memang ada alatnya, ada proses-proses pembelajarannya, diiktiraf di seluruh dunia pula. Itu tidak menafikan, bahkan kita juga tidak menafikan juga alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitab, sebelum itu disebut dzalikal kitab la raib. Inilah kitab yang tiada keraguan. Hudal lil muttaqin, kitab yang tiada keraguan, jadi petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk mencari jalan penyelesaian penyakit-penyakit yang dihidapi oleh manusia. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pertemuan kita akan datang bagaimana pula kita bincang tentang konsep untuk mendapatkan ilmu perubatan ini, agar bisa kata ada sesuatu yang kadang-kadang kita perlu juga untuk beramal untuk diri kita sendiri, bukan semesti kita nak pergi belajar. Yang macam saya kata nak belajar setahun, nak ada benda-benda juga yang kita boleh amalkan, ayat-ayat yang mungkin menjadikan amalan harian kita sebagai pelindung. Konsep ayat Quran ni tuan-tuan, doa-doa ni kalau sakit kita ikhtiar dengan membaca ni. Kalau tak sakit sebagai protection kepada kita. Tu wirid-wirid depan semayang tu yang disusun oleh Nabi tu, kan, semayang baca itu semua protection tuan-tuan, menghindarkan diri daripada yang penyakit gangguan makhluk halus, semua macam tu lah. Itu tujuan kita nak wirid. Walaupun kadang mungkin berjemaah tak sempat, sendirian sambil jalan pergi makan, sambil jalan pergi kopi, bacalah subhanallah, bacalah ayat kursi. Itu semua adalah protection daripada sebelum berlakunya sebarang bentuk penyakit spiritual. Penyakit fizikal pun insya-Allah mudah-mudahan dengan keyakinan kita boleh juga membantu mencegah dari penyakit fizikal. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Mohon bertemu lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma nawwirna ya Allah bi nuri 'ilmika wa ab'idna nisyan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.